Assalamualaikum, bersama saya Fazil Jamaluddin, Fire Assessment Executive. Saya respon. Hari ni saya nak buat sharing sikit berkaitan dengan NFA Standard dari segi skop user lah. Dari segi user, apa yang benda yang kita boleh tengok dalam standard yang empat ni lah. Kita akan highlight kat sini lah. Okay, yang pertama standard yang pertama NFA 1961, Standard on Firehose. Standard ni menceritakan dari segi design, construction and testing host tu sendirilah. Apa yang kita masukkan dengan design dalam 19 NFA 1991, dia maklumkan kalau kita nak buat attacking host, berapa dia punya service test pressure. Maknanya dia ada design. Kalau kita kata kita nak labeling kan, okay, host yang kita buat ni adalah host attacking. Dalam NFA 1991 dia terang tulis attacking host apa. Attacking host tu kalau tuan-tuan nak buat attacking host, apa yang dimasukkan dengan attacking host, dia punya service test pressure tu adalah 3% PSI. Kalau kita nak buat supply host, dia punya service test pressure adalah 200 PSI. Kalau kita nak buat forestry host, berapa dia punya tu, dia punya detail dia semua ada dalam design lah, design punya requirement dalam NP 91. So yang banyak yang praktikal kita ada dua lah. Biasanya kat plan ada dua host yang kita selalu guna, iaitu attacking dan supply host. Biasanya kalau tuan-tuan berlist host yang meet standard NFA 91, dia clearly stated situ. Sebab dalam standard dia ada standard, dalam standard ni dia ada marking dia siap-siap. Dia kena besar 1 inci. Dalam host tu dia kena marking host tu daripada mana, host tu dia buat di mana, host tu dia buat bila, dan service test pressure, supaya responder ni bila dia ambil host dalam hostbox dia tahulah yang ni adalah attacking host ataupun supply host. Dalam NFA 91 dia dah clearly stated lah. Kalau host tu produk tu nak meet NFA, dia kena buat benda ni lah. Dia kena ada benda tu. Dari segi design Dari segi construction pula, NFA dia menyatakan beberapa dia panggil lining lah, bahagian luar tu bahagian luar tu. Kalau tengok dekat kita punya plan, ada yang jenis rubber, ada yang jenis canvas. Dalam NFA ni dia standard ni dia menyatakan lah beberapa material yang boleh digunakan untuk buat dia punya lining yang bahagian luar tu. Dari segi testing pula, mana-mana host yang nak meet NFA 91, contoh kalau kita nak buat host tu meet NFA 1, dia adalah attacking host. Bila sebut attacking host ni 300 PSI, dia kena test material dia tu, dia kena test sampai 300 3 kali ganda. Maknanya kalau 300 PSI, 900 PSI dia panggil burst test pressure. Kalau ada meet NFA 91, dia akan keluarkan cert lah. Maknanya host ni, material yang kita guna untuk buat host ni, dia dah buat testing sampai 900 PSI, 3 kali ganda daripada service test pressure, dan dia meet, dia akan keluarkan cert. Maknanya kalau tuan-tuan beli host yang NFA 91 ni, yang meet NFA 91, dia akan minta dengan dia cert. Dalam tu dia akan tulis lah dia punya apa, dia punya mungkin dalam dia punya model number ke serial number, dan juga dia punya tulis tu clearly stated dia punya di testing burst test pressure berapa PSI. Kalau beli attacking host, dia akan tulis tu 500 PSI lah. Kalau kita beli supply host, dia akan tulis tu 3 kali dalam 600 PSI. Service test pressure lah. Secara mudah ni service test pressure ni apa? Kalau kita kata working pressure kan, working pressure ni adalah 90% daripada service test pressure. Kalau service test pressure 300 PSI, kita punya working pressure mungkin dalam 200 lebih punya PSI saja. Maknanya dia didesign untuk working berapa bar. Ada clearly stated dekat kita punya labeling host tu lah. Itu untuk NFA 1961. Okay, untuk NFA 1962 berkaitan dengan inspection, cara nak inspect host, nozzle semualah. Ini berkaitan dengan host, nozzle, coupling semua lah. Cara nak inspect, cara nak jaga, cara nak buat testing. Okay, dari segi cara nak inspect ni, dia dalam NFA 1962 ni dia cerita lah, kalau kita pergi check dekat host, check sebarang, kalau ada nampak-nampak tanda-tanda dia bocor, kalau kat host lah secara fizikal. Kalau dekat kita punya coupling tu, check gasket, check dia punya thread. Kalau ada yang dah luka-luka thread tu, dan ada benda yang kita jumpa tak kena, kita kena record. Dalam NFA dia beritahu lah, kalau kita buat testing, kita buat inspection, kita kena record. Kalau kita kena record apa benda yang rosak semua. Itu dari segi inspection semua lah. Dari segi care ni, NFA dia tetapkan kalau host ni ataupun barang-barang firefighting equipment ni, dia kena, kalau kita penyimpanan, kena simpan dalam tempat itu tutup. Dia tak boleh kena direct sunlight. Dia kena simpan dalam keadaan dia kering, tak ada simpan dalam keadaan dia basah. Tak ada kena cover, tak ada direct sunlight, kena keadaan sangat bersih. Kalau kena chemical, kena clearkan chemical dulu, baru kita boleh buat penyimpanan. Dari segi testing pula, NFA 1962 dah tetapkan setiap tahun kita kena buat hydrostatic test, yang mana mengikut host tu sendirilah. Kalau host tu attacking host, kita kena buat ikut attacking host, iaitu 300 PSI. Detail tu dah cerita dalam ni lah.
Yang mana dia kena prompt, dia kena page up sampai 300 psi, dia kena maintain berapa minit, dan dia kena, kalau ada nampak kesan-kesan bocor dekat dalam host, dekat area host tu, dia kena reject host lah, kena host tu fail untuk hydraulic test. Itu clearly stated dalam NFPA 982. Kita kena buat setiap tahun testing service test pressure lah. Okay, itu untuk NFPA 982. Untuk NFPA 983, dia menceritakan standard of fire hose connection. Yang ni standard ni lebih kepada focusing kepada manufacturer yang buat connection hose coupling lah, coupling. Sebab dalam ni clear stated lah, dia punya dimension apa dia masukkan 25 inci diameter, dia ada clear stated. Maknanya dia tulis lah kalau 25 inci apa yang dimasukkan 25 inci. Detail tu ada. Cuma dari segi user apa kita nak tengok, dari segi user pula, mana-mana equipment firefighting yang pakai yang meet NFPA 963, dia ada dua je. Dia ada dua jenis dia panggil connection lah. Yang pertama dia panggil NH lah, NHT lah, National Host Thread. Yang kedua adalah STOS. Dua ni je. Kalau tengok-tengok yang Certinius punya coupling tu tak termaktub dalam NFPA punya standard. Biasa kalau yang British standard pakai yang tu lah, yang pakai Certinius, yang bomba pama pakai tu. Lepas tu kalau mana-mana host yang ambil NFPA, dia dua coupling ni je pakai, NH dan juga STOS punya coupling lah. Dalam ni juga extra sikit lah, dalam NFPA 1963 ni dia maklumkan situ lah, kalau tuan-tuan beli host, kalau tuan-tuan beli coupling, host standard coupling yang meet NFPA 63 ni, dia akan clear stated kat situ NH, national host. Kita tahu lah national host berserta dengan size. Itu wajib lah. Betul, kalau tuan-tuan beli host dekat coupling, dia akan tulis sebab dia dah meet standard yang ni lah. Untuk dia meet standard ni, dia kena labeling dekat host, dekat dia punya coupling tu. NH size berapa. Kalau STOS, tulis STOS berapa inci punya size. Dia akan clear stated dekat kita punya coupling tu sendiri. Yang seterusnya NFPA 985, yang ni berkaitan dengan standard of fire hose appliance ni. Apa-apa yang berkaitan ni termaktub kepada apa? Fire appliance ni biasanya dia merujuk kepada portable monitor, kita punya breaching, collecting, dia punya breaching, nozzle. Diorang ni termaktub pada NFPA 985 lah. Okay, dalam NFPA 985 ni dia menceritakan tentang labeling. Kalau tuan-tuan perasan tak, kalau tuan-tuan portable monitor, dia ada labeling dekat portable monitor tu, dia punya maximum operating pressure, dia ada tunjuk kalau kita nak close ke depan, kalau kita nak open ke belakang. Pada tu kena clearly stated dalam NFPA 1965 ni lah. Dan juga dia menceritakan dalam antara testing lah, banyak testing ni, banyak yang NFPA 965. Cuma kita nak highlightkan benda-benda yang penting je, yang mana sebagai user kena tahu. NFPA 955 dia ada stability test. Maknanya kalau tuan-tuan buka, kalau tuan-tuan guna portable monitor yang meet NFPA 955, apa yang dia akan buat, dia akan apa, dia akan buat hydro test. Kalau kata working pressure dia 200 psi, dia kata 300 psi, dia akan test 3 kali ganda. Dia akan masuk air, dia akan running, dia akan check sekali dengan stability. Maksudnya sepatutnya portable monitor tu kalau kita running, dia takkan gegar, dia takkan vibrate teruk lah. Maknanya dia akan stabil. Kalau kita tukar pattern pun, tukar arah pun, dia akan stay duduk kat situ. Maknanya kalau beli equipment yang meet NFPA 1965 ni, kita confident semasa operasi lah. Tuan-tuan up the pages, selagi nampak dia stabil, maksudnya dia okey tu untuk diguna pakai lah. Lepas tu kita kalau beli yang ikut NFPA standard lah. Ni kita high spec. Kata apa, high spec punya equipment adalah equipment yang meet NFPA punya standard lah. Ada juga dia apa ni? Ada juga dia test dari segi high temperature test, low temperature test. Maksudnya kalau equipment firefighting ni yang mana meet NFPA pada kurang, dia akan test. Kalau dari segi low temperature test ni, dia akan dedahkan kita punya portable monitor nozzle ni dengan suhu sampai negatif 30 something. Dia dedahkan beberapa jam, dia dedah, dan dia try guna balik, tak okey, dia takut ada crack kan. So dari segi material, dia dah test sampai negatif 30 lebih. Kalau yang tinggi, kalau yang panas sampai 50 lebih saja. So pastikan bila tuan-tuan nak operate kita punya portable monitor ni, kena operate kat area yang bukannya area yang tuan-tuan tak boleh nak risk sebab temperature terlalu tinggi. Pastikan tuan-tuan operate di area warm zone lah. Ataupun di area kalau nak betul dapat dengan pun tak boleh lama kena dengan panas. Sebab dia kalau ikutkan NFPA 95 dia testing sampai suhu 50 lebih saja. Dia bukan design untuk kena panas pada jangka masa yang lama lah. Maknanya kalau tuan nak pergi ke area hot zone tu, sampai operate kita punya portable monitor terus buka full fog.
untuk pastikan kita protect sekali kita punya responder, juga kita punya equipment. Kalau tuan-tuan ada soalan berkaitan dengan IP standard, boleh PM saya lah. Terima kasih.